the use of song in teaching vocabulary among young pupils in a primary school. Saya, Cikgu Rokia Anggi, bersama-sama dengan rakan saya, Cikgu Marta Bulan Karan, Cikgu Josephine Indong, dan Cikgu Durai akan membentangkan kajian kami. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak sekolah SK Sengadin serta guru-guru dan murid-murid yang terlibat di dalam menjayakan kajian ini. Terima kasih di atas sokongan dan galakan kalian. Abstrak kajian. Secara keseluruhannya, kajian ini melihat kepada keberkesanan penggunaan lagu untuk mengajar perbendaharaan kata atau vocabulary di kalangan murid-murid tahun 2. Instrumen kajian yang digunakan terdiri daripada pre-test, post-test, questionnaire, dan juga class observation. Kajian ini melibatkan 10 orang responden dan telah menunjukkan vocabulary boleh diajar melalui lagu. Kajian juga menunjukkan murid-murid menunjukkan peningkatan dan juga mereka menunjukkan peningkatan dalam belajar dalam suasana yang lebih rileks. Adalah diharapkan murid-murid dapat memperkayakan vocabulary mereka melalui lagu semasa PDPC Bahasa Inggris. Refleksi kajian. Sebagai seorang guru yang sukakan muzik, saya suka menggabungkan lagu dan muzik di dalam merancang strategi PDPC. Dengan menerapkan elemen lagu di dalam pelajaran, PDPC menjadi semakin menarik. Seringkali saya berhadapan dengan murid-murid yang tiada keyakinan atau ragu-ragu untuk bercakap dalam bahasa Inggris disebabkan mereka tidak dapat memilih atau menggunakan perkataan yang sesuai. Oleh itu, saya menyadari keyakinan diri dan pembangunan pendiri boleh menyelesaikan masalah pertuturan. Semasa di bangku sekolah, saya berminat untuk tahu maksud lirik lagu dan terdapat lirik yang masih saya ingat sampai sekarang. Oleh demikian, saya juga merasakan anak-anak murid juga turut merasakan benda yang sama. Sudah tentu belajar bahasa Inggris akan menjadi lebih menarik melalui lagu. Saya ingin tahu, adakah cara ini turut memberi pesan yang sama pada murid-murid saya? Fokus kajian. Fokus kajian kami, literasi merupakan satu aspek penting pada abad ini. KPM juga turut menekankan konsep 3M di dalam silibus. Fokus utama kajian ialah murid-murid. Penggunaan lagu di dalam PDPC diharapkan dapat membantu meningkatkan vocabulary dan pada masa yang sama memperkayakan vocabulary di kalangan mereka. Bukan sahaja mereka dapat belajar sendiri, tapi juga berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Ini juga dapat meningkatkan motivasi diri murid-murid. Selain itu, guru-guru juga dapat memanfaatkan satu suasana pembelajaran didik hibur. Kita dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Objektif kajian ialah untuk meningkatkan grade purata lulus subjek bahasa Inggris. Terdapat 3 specific objectives. Yang pertama, to be able to help year 2 pupils in their vocabulary. Yang kedua, to find out whether using song approach help in the teaching of vocabulary among year 2 pupils. Dan yang ketiga, to find out whether the use of songs is effective in improving year 2 pupils vocabulary. Dan seterusnya, target kajian. Kumpulan sasaran kajian ini terdiri daripada 10 orang murid tahun 2 yang mana terdiri daripada 5 murid lelaki dan 5 murid perempuan. Seterusnya pembentangan akan diteruskan oleh rakan saya, Cikgu Marta Bulan. Selamat petang semua. Terima kasih kepada Cikgu Rokia. Saya Cikgu Marta akan membentangkan satu lagi topiknya, iaitu prosedur kajian. Jadi kami telah menggunakan kedua-dua kaedah, iaitu kaedah kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk kaedah kuantitatif, kami menggunakan questionnaire dan test, iaitu pre-test dan post-test. Manakala untuk kaedah kualitatif pula, kami menggunakan kaedah class observation dan field notes. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas semua kaedah yang telah kami gunakan tadi.
Okay, yang pertama kaedah soal selidik. Kami guna kaedah ini untuk mengumpul data dari responden. Memandangkan hanya 10 orang sahaja responden, maka kaedah kuesioner ini sangat bersesuaian untuk mengumpul data. Soalan kami bina berpandukan skala Likert kerana ianya lebih praktikal untuk mendapat feedback dari responden. Kuesioner akan diedarkan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan feedback dari responden tadi. Jadi selepas diedarkan, kami akan menggunakan kaedah pengajaran lagu tadi untuk mengajar perbendaharaan kata dalam bahasa Inggeris. Murid akan membuat perbandingan antara penggunaan kaedah lagu dan kaedah biasa dalam borang soal selidik ini. Okay, manakala untuk pre-test dan post-test pula, kedua-dua ujian ini telah direka untuk menguji responden. Untuk pre-test ianya dibuat untuk menguji kefasihan dan kefahaman murid sebelum sesuatu topik diajar, manakala post-test pula diberi untuk melihat pemahaman murid selepas pembelajaran. Seterusnya untuk class observation, ianya dibuat sepanjang kajian ini dijalankan dan melalui pemerhatian kami, mereka sangat aktif dan beri tumpuan semasa sesi pembelajaran menggunakan lagu tadi. Seterusnya untuk problem review analysis, bagi kuesioner, antara masalah yang dihadapi semasa mereka belajar perbendaharaan kata dalam bahasa Inggeris ialah yang pertama, perbendaharaan kata sangat sukar bagi saya. Ini kata murid-murid. Yang kedua, saya tidak suka buku cerita bahasa Inggeris. Yang ketiga, saya tidak faham cerita yang saya baca. Yang keempat, ada beberapa perkataan yang saya tidak faham. Manakala melalui pendekatan lagu, responden mengatakan lagu menolong memperbaiki bahasa Inggeris saya. Yang kedua, lagu menolong memperbaiki perbendaharaan kata saya. Yang ketiga, lagu boleh memperbaiki perbendaharaan kata saya. Dan yang keempat, saya sangat gembira kerana sudah faham perkataan. Jadi antara pendapat responden terhadap penggunaan lagu dalam pengajaran bahasa Inggeris, yang pertamanya, menyanyi sangat menarik. Yang kedua, saya rasa belajar perbendaharaan kata tidaklah begitu sukar. Yang ketiga, perbendaharaan kata ini tidak membosankan. Dan yang keempat, menyanyi sangat menyeronokkan. Oleh itu, kesemua 10 responden tadi bersetuju bahawa aktiviti yang telah mereka jalankan dapat memperbaiki perbendaharaan kata di samping menerapkan minat mereka untuk mempelajari perkataan baru dalam bahasa Inggeris. Selepas mereka menyanyikan lagu, mereka boleh mengenal dan memberi maksud huruf baru yang mereka lihat. Seterusnya untuk test analisis, peserta ujian terdiri daripada 10 orang murid tahun 2. Kami telah membuat perbandingan keputusan ujian perbendaharaan kata untuk pre-test dan post-test. Carta yang sedang dipaparkan merupakan analisis untuk kedua-dua ujian ini. Okay, jika kita lihat perbandingan antara ujian ini, dalam ujian pre-test tiada murid yang mencapai markah 70. Ini menunjukkan bahawa perbendaharaan kata murid sangat kurang. Namun dalam post-test 1 dan post-test 2, terdapat peningkatan yang mendadak dalam markah murid. Okay, ini membuktikan kaedah lagu yang diperkenalkan dapat memperkayakan lagi perbendaharaan kata murid. Okay, seterusnya untuk class observation analysis, melalui kaedah pemerhatian dalam kelas pula mendapati yang pertama, lagu dapat menggalakkan murid untuk turut serta dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, lagu juga memberi peluang kepada murid untuk menyebut perkataan. Lagu boleh memperluaskan lagi latar belakang perbendaharaan kata murid. Yang keempat, lagu boleh memberi motivasi kepada murid untuk turut serta dalam aktiviti walaupun murid tersebut seorang yang pemalu. Dan yang kelima, lagu boleh membuat kelas lebih produktif dan menggalakkan murid lebih aktif dalam mempelajari perbendaharaan kata.
Baiklah, sekian saja untuk bahagian saya. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan saya, Cikgu Josephine. Terima kasih Cikgu Marta. Jadi saya Cikgu Josephine akan membentangkan kajian kami yang seterusnya, iaitu untuk pada peringkat persediaan, iaitu preparation stage. Di peringkat persiapan ini, lagu digunakan untuk mewujudkan pembenaran kata dan membina ayat tunggal. Salah satu cara untuk mendapatkan pembenaran kata ataupun vocabulary adalah melalui penggunaan gambar haiwan terlebih dahulu sebelum aktiviti nyanyian dijalankan. Memandangkan lagu yang kami gunakan adalah berkaitan dengan haiwan, iaitu tajuk lagu Elephants, I Like Elephant, jadi kami telah menggunakan gambar haiwan tersebut. Okay, tujuan penggunaan gambar adalah untuk menyediakan murid-murid menyanyikan lagu tersebut. Okay, seterusnya pada peringkat utama iaitu core stage, untuk memaksimalkan penglibatan murid, murid diminta untuk menyanyikan lagu tersebut beberapa kali dengan mengubah rentak atau kelantangan dan meminta mereka melakukan aksi dengan gerakan ketika mereka menyanyi bersama-sama. Selepas itu, murid membuat suara haiwan yang didengar dalam lagu itu. Seterusnya untuk peringkat susulan, setelah selesai sesi nyanyian, murid diminta untuk menggunakan perbendaan kata dari lagu tersebut untuk membina ayat mudah ataupun ayat tunggal. Aktiviti lain yang diberikan kepada mereka adalah seperti mengisi tempat kosong, main peranan dengan menggunakan pembenaran kata yang didapati melalui lagu itu. Seterusnya, untuk bahagian implementation of action, iaitu pelaksanaan tindakan dan pemerhatian, kajian ini telah dijalankan selama 8 minggu dan kami dapati bahawa keputusan kajian ini amatlah memberangsangkan. Mereka amat teruja menunggu sesi PDP yang seterusnya. Terdapat 4 kesimpulan yang kami dapati, iaitu pertama, pengajaran menggunakan lagu boleh dianggap sebagai satu teknik yang sesuai untuk meningkatkan penguasaan pembenaran ataupun vocabulary murid-murid, terutamanya murid tahun 2. Ini dapat dilihat dari peningkatan skor pelajar atau murid tersebut terhadap 2 mata ujian yang telah dijalankan. Kedua, dari segi strategi pengajaran, pula kami dapati bahawa teknik nyanyian dapat membantu masalah penguasaan pembenaran kata murid-murid. Gerak isyarat juga dilaksanakan semasa sesi nyanyian untuk memudahkan murid memahami makna perkataan. Oleh itu, penguasaan pembenaran kata murid dapat ditingkatkan dengan penggunaan lagu bahasa Inggeris yang dilengkapi dengan gambar dalam akti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, yang ketiga, penggunaan lagu menjadi pilihan yang baik dalam mewujudkan suasana kelas yang ceria dan membangkitkan penyertaan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana dari senarai semak borang pemerhatian, jelas dinyatakan bahawa murid dapat mengambil bahagian secara aktif semasa aktiviti PDP dijalankan. Keempat, penggunaan lagu dapat membantu penyertaan aktif murid sekaligus membina semangat dan memotivasikan mereka untuk belajar. Oleh itu, penggunaan lagu dapat dianggap sebagai pilihan teknik yang baik dalam sesi PDP. Tambahan pula, lagu yang digunakan amat mudah, senang diikuti, didengar dan dinyanyikan. Seterusnya, untuk cadangan dalam bahagian penyelidikan lanjut, memandangkan bahasa Inggeris merupakan subjek yang amat penting, maka perlu ada lagi banyak kajian yang dilakukan untuk menentukan sepenuhnya penggunaan lagu dalam membantu meningkatkan tahap penggunaan bahasa Inggeris mereka, terutamanya kepada murid sekolah rendah. Okay, jadi saya rasa itu saja daripada kumpulan kami. Akhir kata, kami berharap agar kajian tindakan ini dapat menjadikan satu panduan kepada guru-guru di dalam memantapkan pedagogi mereka. Sekian, terima kasih.